Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, dampingiku kerana dunia. Wahai gulam, jangan dampingiku kerana dunia, tetapi dampingiku kerana akhirat saja. Nanti jika benar perdampinganmu kepadaku kerana akhirat, akan datang kepadamu dunia terus menerus secara terpaksa. Lalu kamu akan mengambil daripadanya sekadar zuhud padanya, dan aku akan menjadi jaminan buatmu bahawa kamu tidak akan dihisab atasnya. Utamakan akhirat daripada dunia, yang batin dari yang zahir, yang benar dari yang batin, yang kekal dari yang binasa. Tinggalkan dahulu, kemudian baru kamu mengambilnya. Tinggalkan mengambilnya dari tangan tabiat, hawa nafsu dan jiwa, dan ambil dari tangan hati dan kebatinan. Tinggalkan mengambilnya dari tangan manusia, dan ambil dari kurnia limpahan Tuhan pencipta. Taatilah Rasul dan terima daripadanya apa yang dibawa buat kamu dan dari perintah dan larangan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma anhaakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya, berhentilah. Surah Al-Hashr, bukan Hijr. Al-Hashru ayat ke-7. Jadikan diri kamu umpama binatang buas yang suka menerkam pada perintah Allah dan Rasulnya, dan umpama orang sakit pada larangan keduanya, yakni Allah dan Rasulnya. Juga umpama orang mati ketika menghadapi takdir dan ketentuannya. Sesudah itu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jangan memohon Allah tanpa pengetahuannya pada kamu, dan sambutlah hukumnya dan takdirnya pada kamu dan pada selain kamu. Suatu sabda daripada Nabi SAW, bila Allah Azza wa Jalla menciptakan qalam, Dia menyuruhnya, catiklah. Qalam bertanya, apa yang mesti aku catikkan? Kata Allah, catiklah hukumku pada makhlukku sampai ke hari kiamat. Wahai orang yang mati hatinya dan hidup jiwanya, hati kamu sudah mati, dan wajarlah kamu menanggung musibahnya lebih daripada menanggung musibah yang selainnya. Mati hati itu ialah lalai dari Allah dan dari mengingati Allah. Barang siapa yang mahukan hatinya hidup semula, hendaklah dia menyematkan padanya ingatan kepada Allah dan kemesraan kepadanya, lalu memandang kepada kerajaannya dan kebesarannya, dan tindak tanduknya pada semua makhluknya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia atas dunia ini ada orang yang didampinginya,
dan ada tujuan, niat dan cita-citanya. Daripada kita kecil lagi, Allah jadikan fitrah ingin mendampingi manusia ni ada. Maka si kecil ini mendampingi ibunya kerana mengharapkan keselamatan makan minumnya dan kasih sayangnya. Mendampingkan ayahnya, mengharapkan kegembiraan, keseronokan, mengharapkan apa yang menjadi keinginannya. Maka kita terus membesar dengan pendampingan manusia-manusia yang dekat dengan kita. Dan mak ayah kita terus mendidik kita untuk dampingi sesiapa, untuk mendampingi siapa. Maka didampingkan kita dengan pengasuh, dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, sepupu, sepapa, seterusnya. Manusia senantiasa mencari pendamping. Dengan pendamping mereka mengambil manfaat. Dengan pendamping mereka dapat faedah. Maka sifat ini sifat fitrah manusia. Sampailah mereka mengerti, mereka balik dan mereka mula mengetahui, maka mereka yang menentukan siapa yang akan mereka dampingi. Kita akan tentukan. Dan kita akan melihat orang-orang yang benar-benar boleh mengubah kita kepada apa yang kita cita-citakan. Bila kita sampai umur balik dan sebagainya, maka di situ kita akan mendampingi seseorang berdasarkan cita-cita kita, berdasarkan matlamat hidup kita. Kalau matlamat kita dunia, kita akan damping semua ahli dunia. Orang yang matlamatnya politik, dia akan damping dengan semua orang ahli politik. Orang yang matlamatnya ilmu, dia akan damping semua ilmuwan. Orang yang matlamatnya kekayaan, dia akan damping semua para jutawan. Orang yang matlamatnya kepandaian, kepakaran satu bidang, dia akan mendampingi pakar-pakar ini. Setiap orang mula membina cita-cita dia, membina ketamakannya dan membina kehalobaannya. Sesuatu yang dia nak lebih daripada segalanya. Maka ketika itu manusia perlu menyedari, siapapun yang kita dampingi, siapapun yang kita jadikan sebagai rakan-rakan kita, semuanya itu akan membentuk dunia dan akhirat kita. Dan bila kita mengetahui, menyedari dan meyakini bahawa apapun bekalan dunia yang kita bawa, yang kita ada akan habis. Dalam perjalanan dunia ini boleh sampai ke permukaan kubur. Maka yang berbekal, yang tinggal cumalah amal soleh dan taqwa. Tuan-tuan, bila kita buat bekal, satu benda yang kita tahu dia akan habis. Tuan-tuan nak ke Lumpur, bawa lah makanan nasi, bawa lah lauk pauk. Atau kita nak pergi berkelah, kita pun lah buat bekal sekian. Sampai tempat yang kita berhenti, kita makan, kemudian bekal tu habis. Dan kita jadi dah tak ada bekalan. Kita akan kosong waktu itu. Kita pergi ke Mekah, musafir, buat umrah, buat haji. Kita buat bekalan, buat duit. Buatlah duit Malaysia, duit USD. Tukar. Sampai habis kat haji, duit kita pun habis. Kita kata bekalan dah habis, kena balik lah. Orang yang pergi berperang, orang pergi berperang, dia pun buat bekalan. Bila bekalan habis, maka habislah dia. Dia kena patah balik atau menunggu bekalan. Kapal selam yang berlayar di lautan, sebesar mana pun kapal selam, akhirnya bekalan dia habis. Maka dia kena berhenti dengan laut tu. Maka datang kapal-kapal, datang helikopter, hantar bekalan, campak bekalan. Kapal selam ni pun timbul di permukaan, ambil bekalan tu, kemudian teruskan pelayaran. Begitu semua lumrah kehidupan, bekalan tu habis. Dan untuk pengetahuan kita, semua yang kita bekal dunia ni, pangkat, jawatan dan sebagainya, nanti akan habis. Bila dalam perjalanan kita menuju akhirat, kita berhenti dekat kubur, waktu di permukaan kubur tu bekalannya semua habis. Yang ada pangkat, yang ada duit, yang ada anak, yang berbekalkan anak, anaknya habis. Yang berbekalkan pangkat, pangkatnya juga habis. Yang berbekalkan nama, kemasyhuran juga habis. Yang berbekalkan dunia juga habis. Cuma dua bekal tak habis, amal soleh dan taqwa. Yang tu yang ikut kita masuk kubur. Yang tu, yang lain semuanya habis, tak berfungsi, basi,
dan tak lagi boleh kita gunakan. Kadang-kadang bekal tu tak habis tapi basi, tak boleh guna. Memang ada lagi nasi tapi blender dah. Ada lagi lauk tapi dah masuk lalat. Kalau makan ni bukan kenyang, kita boleh jadi serik-berik, penyakit. Jadi kita kena buang juga. Sama juga hal dunia ni, dia basi. Dia tidak lagi beri manfaat. Tinggal lagi bekalan kita untuk masuk kubur dan meneruskan baki perjalanan hidup kita yang lebih panjang tadi dengan amal soleh dan ketakwaan. Maka ini yang perlu kita faham. Baik, untuk kita cari bekalan, bekalan-bekalan kita ini kadang-kadang kita boleh mengambilnya direct, terus. Kadang-kadang kita perlukan orang, supplier. Kalau supplier tak ada, maka kita pun tak dapat apa-apa. Tentang di antara orang yang akan supply, akan menjadi supplier kehidupan kita ialah para alim ulama. Mereka lah supplier terbesar dalam kehidupan kita untuk kita bertemu dengan Allah. Kerana mereka waris Nabi. Kalau dulu Nabi-Nabi menjadi supplier manusia, ajar manusia kenal Allah, ajar manusia cara ibadat, ajar manusia membuang kejahatan, merawat mereka daripada penyakit hati, penyakit akhlak yang tidak baik. Akhirnya Nabi-Nabi SAW sampai masanya mereka wafat. Dan tidak ada Nabi yang wafat melainkan mereka tinggalkan penjaga amanah. Mereka tinggalkan warisan tugas dan peranan. Bukannya pangkat dan jawatan, tapi tugas dan peranan. Umpama begini tuan-tuan, bila ayah kita mati, maka ada pewaris yang akan jaga keluarga itu, tapi dia tak akan jadi ayah. Mak kita mengambil tempat ayah. Dah ayah kita dah mati, tinggal mak kita yang akan uruskan adik-beradik kita. Tapi mak tu orang tak panggil ayah, tetap panggil mak. Tapi dia mengambil tanggungjawab ayah. Dia mungkin dia bekerja, dia mungkin mendisiplinkan kita. Semua peranan ayah dia ambil. Tiba mak pula mati, maka peranan mak ayah ni yang ambil mungkin abang sulung, atau siapa yang lebih bertanggungjawab dalam keluarga. Tapi dia bukan nama mak, dia bukan nama ayah, dia mengambil peranan mak ayah. Kini kita dengar orang cakap, ni abang saya, dia lah ayah saya, dia mak saya. Maknanya peranan dia. Kalau kami masuk sekolah asrama, abang ni lah yang hantar. Kalau kami tak ada duit, minta dengan abang ni. Dia dah jadi pada kedudukan ibu ayah saya. Ada orang saya jumpa, bila mak ayah dia mati, ya abang sulung tanggung semua. Sebab abang sulung lambat kahwin, tanggung adik-beradik, ni nak belajar mesin, ni nak belajar sekian, ni sekian. Dia mengambil semua tugas mak ayah, sehingga dia dihormati seperti mak ayah. Demikian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul wafat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Rasul meninggalkan tanggungjawab. Nabi bukan tinggalkan jawatan. Kalau Nabi tinggalkan jawatan, lepas tu ada Nabi lagi. Dah tak ada Nabi. La Nabi ya ba'di. Tak ada Nabi selepas aku, kata Nabi SAW. Tapi pewaris tugas aku ada. Jadi ini supplier kita, para ulama. Bila mana kita mendampingi para ulama, jangan kerana kita nak dapat dunia. Ustaz doa biar projek menjadi, tak biar nombor bidar saya naik untuk dapat projek. Tak, duk cerita benda dunia sampai sudah tak habis-habis lagi. Mana akhirat kita? Bila kita mendampingi para ulama, mendampingi orang soleh untuk agama kita. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu damping para ulama, kamu damping aku kerana akhirat, dunia akan datang. Dunia akan datang secara paksa. Apa maksud secara paksa? Dia datang dan kadang kita tak tamak pada dia, dia tamak pada kita. Dunia tu nak ke kita. Dia macam kita kahwin. Dan kadang-kadang kita kahwin dengan isteri kita ni, pasangan kita. Isteri kita tu lebih nak pada kita berbanding kita nak pada dia. Kita nak juga, tapi dia lagi nak pada kita. Dan kadang-kadang ada perempuan pula, laki tu yang lebih nak pada dia berbanding dia nak. Dia nak juga. Kahwin. Tapi yang salah satu akan lebih mencintai. Lebih. Sama juga dengan dunia. Tentang kita memang nak dunia. Sebab ini kita hidup kat dunia. Tapi nak kita pada dunia tak sama macam dunia nak pada kita.
Dunia tu lagi nak pada kita. Kenapa? Sebab kita pegang akhirat. Kita pegang akhirat. Taklah kita yang lebih nak ke dunia, dunia tak nak kepada kita. Lebih sudu pada kuah. Kita gila-gila pada dunia. Siang malam duk kerja, siang malam duk mengampur orang tu orang ni. Lepas sudah kita tak dapat apa. Maka kita tidak mahu macam tu. Kerana itu bila kita mendampingi para alim ulama, kita nak mengambil semua benda yang akan menyusun akhirat kita dan menyusun dunia kita. Sehingga kita nampak keutamaan pada akhirat. Sehingga kita nampak harga dan nilai akhirat mengatasi nikmat dan juga harga dunia. Kerana itu para ulama akan membacakan kepada kita sebagaimana Allah turunkan ayatnya, firman dan wahyunya dalam suratul Hadid ayat yang ke-20. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang hakikat dunia, diulang-ulang baca oleh Nabi SAW, oleh para sahabatnya dan oleh para ulama'nya. Bila kita baca surah Hadid, Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Kata Allah, ketahuilah kamu semua wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia cuma permainan, laibun, dan cuma hiburan, cuma perhiasan dan kebanggaan antara kamu, dan sikap berlomba-lomba untuk memperbanyakkan harta dan anak pinak. Perbandingan dunia ini, kata Allah, umpama air hujan yang telah menjadi sebab tumbuh-tumbuhan yang menghairankan orang kafir dalam melihatnya. Tiba-tiba, sedikit demi sedikit, tumbuhan yang menghijau ini mula menguning. Menguning kemudian hancur binasa. Kemudian rosak binasa. Dan di hari akhirat kelak, azab yang pedih menanti atau keampunan dari Allah dan juga keredaannya. Tidaklah kehidupan dunia melainkan nikmat yang seketika. Ya Allah jelaskan tentang hakikat dunia. Apa itu dunia? Dunia kalau kita tengok, dia adalah permainan. Laibun. Kita tengoklah satu dunia sibuk main. Piala dunia, liga, sukan olimpik, sukan dunia. Main. Tanya setiap negara berapa bilion dia keluarkan duit untuk main. Bilion. Untuk main stadium, buat court badminton, gelanggang itu, gelanggang ini, velodrome, buat kolam renang. Duk habis duit bilion. Ini hakikat. Ramai orang akan lalai dengan main tadi. Bagi terus main. Yang kedua, hakikat dunia ini bagi yang ditipu, ialah lahwun, hiburan. Akhirnya kita lihat menyanyi sana, menyanyi sini. Kita lihat berlakon sana, berlakon sini. Yang banyak diikuti pelakon, penyanyi. Ini followers juta, ratus juta, 200 juta, 300 juta. Maka ini hakikat dunia, orang sibuk dengan berhibur. Menyanyi, tak kira siapa ketua menyanyi. Biar suara tak sedap pun nyanyi. Yang berlakon daripada pelakon kanak-kanak sehingga pelakon remaja, kemudian jadi hero, kemudian berlakon jadi mak, lepas hero atau heroin jadi mak, lepas tu jadi nenek kebayang, lepas tu jadi hantu. Dia punya pencing sebagai pelakon hantu, maka matilah sebagai hantu. Itu cerita pelakon. Kalau tuan-tuan tengok pelakon kan, dia mula daripada pelakon kanak-kanak, remaja, kemudian jadi hero atau heroin, lepas tu ambil watak mak, ayah, lepas tu last ambil watak nenek, jadi opah, kemudian watak nenek kebayang. Dia pengkat nenek kebayang ni semua orang cucu dia. Nenek kebayang, kalau opah ni cucu dia. Didang naik nenek kebayang siap, habis cucu dia nama dia. Lepas nenek kebayang, dia pun jadi hantu. Berlakonlah hantu langsui lah. Sebab apa? Sebab bajet solek tu boleh jimat. Sebab muka dia macam muka hantu.
Kalau orang muda jadi hantu, nak solatnya banyak. Tapi orang tua jadi hantu, bajet solatnya jimat. Dah muka dah ngeri dah. Dah rambut dah putih. Dia punya keduknya lain macam. Akhirnya jadi hantu watak dia. Bayar berapa pun asal boleh berlakon. Akhirnya matilah dengan watak hantu. Tapi ini realiti. Kita bukan menyebut individu itu ini realiti kehidupan. Dalam mana-mana dunia filem yang ada atas dunia ni, kesudahannya begitu. Kesudahan menjadi watak yang menakutkan. Kemudian Allah menjelaskan, wazina. Dunia ni hakikatnya kita duk berebut setiap hari hiasan. Kita beli rumah, dekorasi rumah. Ya. Interiornya, dalaman, luar, hias. Akhir-akhir ni orang menikmati hiasan. Kita suka hotel sebab semua cantik dihiaskan. Sebab rumah kita tak hias macam tu. Kita suka kedai makan yang mewah-mewah sebab hiasan dia. Makanan pun kita tengok hiasan. Itu hakikat dunia. Maka kita bayar dengan harga yang tinggi kerana hiasan. Tinggi. Lebih daripada hakikat keperluan kita sendiri. Yang kita perlu taklah macam tu. Tapi hiasan tu. Kemudian hakikat dunia. Kata Allah, dia akan mewujudkan golongan yang sombong menyombong. Dipanggil tafakhur. Akhirnya kita dengan dunia yang kita ada, ni kita cerita orang lupa akhirat. Kita tak cerita orang faham hal dunia dan tahu akhirat. Ini hakikat dunia. Mewujudkan golongan yang sombong. Akhirnya selain orang paling kaya, orang paling itu, orang paling ini, maka keluarlah Guinness Book Record. Keluarlah majalah-majalah khas untuk tunjuk siapa yang lebih berjaya. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih handsome? Siapa yang paling lawa? Siapa? Lalu mula berbangga, bersaing. Dan hakikat dunia itu kata Allah, takathurun. Kita berlomba untuk dapat banyak. Banyak apa? Banyak harta. Banyak apa? Banyak anak pinak. Biar anak kita lebih ramai. Termasuk dengan makna anak ialah penyokong-penyokong kita. Sebab anak ni automatik sokong ayah dia. Kita nak orang-orang yang akan menjadi pencinta-pencinta kita. Lalu Allah menyebut, ini kesudahannya, gambarannya sama seperti hujan. Kama sali ghaisin, hujan yang orang kafir kagum dengan hujan yang turun pada ladang dan kebun, lalu menghijau semua tanaman. Akhirnya masak ranum buah-buahannya. Tapi kesudahannya apa? Tentang kita ke kebun, tanya orang kerja petani lah. Tanya orang kerja petani yang tanah rok melon tu, tanya dia. Tanah lepas dia petik, lihat daun-daunnya mula menguning. Kadang belum sempat petik pun, belum sempat, dah nguning. Tunggu apa? Tunggu binasa. Dia akan tunggu binasa. Siapa yang berkebun, dia tahu ini fitrah tumbuh-tumbuhan. Dia mula menguning, lalu kata Allah, thumma yahiju, kemudian mula melayu. Fatarahu musfara, kemudian kekuningan. Dia kalau layu tu maknanya dia punya kehijauan dia dah hilang, dah kurang. Dia punya proses fotosintesis dia dah tamat. Akhirnya dia mula layu, menguning, summa yakunu hutama, kemudian habis. Hutam tu binasa. Dia kalau tak nak binasa sendiri, kita binasakan dia, ambil buang. Sebab nak semai benih baru, kita buang dia. Itulah hakikat dunia. Kata Allah SWT, wa fil akhirah, dan akhirat kelak, azabun syadid, azab yang pedih. Ini bagi orang yang mengambil dunia dengan segala kelalaian, mengambil dunia dengan segala kejahilan, mengambil dunia dengan segala pelanggaran hukum, mengambil dunia dengan lupakan akhirat. Tapi yang mengambil dunia dengan haknya, ini disebut oleh Allah, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dia mendapat keampunan Allah, dia mendapat redha Allah. Ini kalau yang mengambil dunia dengan segala tanggungjawab. Suatu Syekh Abdul Qadir kata, kamu damping aku supaya kamu dapat dunia yang tidak dihisap. Maksud tidak dihisap, dunia yang tidak diazab, akhirat kelak. Kalau dihisap untuk kita dapat pahala dan untuk kita mendapat balasan yang baik. Kenapa Syekh kata damping aku?
Kamu damping aku, kamu pasti akan dapat dunia yang akan datang tanpa dipaksa, dan dia datang tanpa kamu dihisap akhirat kelak. Dengan kata lain, tak susah kamu. Jadi maksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ialah ilmu. Maksudnya tuan-tuan, bila kita sebut damping Syekh Abdul Qadir ni, damping para ulama', yang ni damping ilmu dia. Kita tak mungkin boleh damping Tok Guru kita 24 jam. Tapi kita boleh damping ilmunya 24 jam. Kita mungkin lebih banyak damping isteri kita, anak-anak kita. Ia secara fizikal zahir. Tapi yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir, damping aku, erti ambil ilmu aku. Pegang ilmu aku sebagaimana kamu damping aku. Tetapi kita ambil ilmu Nabi SAW seperti kita damping Nabi SAW. Betul, ada ulama' kata bila kita ada kitab Syama'il Muhammadiyah, seperti Rasulullah ada dalam rumah kita. Tapi bukan maksud Nabi itu ada, tapi ilmu Rasulullah itu ada. Kita membaca hadis Nabi SAW, mendengar seperti kita dengar Rasulullah bercakap dengan kita. Tapi bukan maksud Nabi duduk sini dan bercakap, tapi hadis itu ialah percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Syekh Abdul Qadir sebut dampinglah aku, yang ni pegang ilmu aku. Sehingga bila mana kamu ambil dunia, kamu tak akan dihisap. Artinya kamu tak akan diazab. Semua benda kita kena hisap. Tapi hisap yang kita takuti, hisap yang diazab. Bukan hisap yang kita akan dapat pahala dan dapat darjat. Sebab itu para ulama' menyatakan, orang nak ambil dunia dengan ilmu ulama' ni. Pertama-tama bila kita belajar dengan para alim ulama' bagaimana mengambil dunia, kita akan diajar dulu apakah yang halal, apa yang haramnya. Itu pertama-tama yang kita kena tahu. Mula-mula waktu kita nak ambil dunia dengan ilmu ulama' yang kita belajar, ialah mengenali mana yang halal, mana yang haram. Kita pun selamat satu peringkat. Alhamdulillah saya punya kerja Ustaz, semua rezeki halal. Saya takut ambil rezeki haram. Saya takut beri makan pada anak bini yang haram. Tetapi ini ialah peringkat pertama ilmu ulama'. Peringkat pertama cara kita damping ulama' untuk mengambil dunia tanpa hisap. Kita belajar daripada para alim ulama' apakah yang halal, apa yang haram. Sebab itu kita nak buat apa-apa pun kita tanya alim ulama'. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para alim ulama' kalau kamu tak tahu. Baik, ulama' yang kita maksudkan ialah ulama' yang menjadi waris para Nabi. Innamal ulama' warathatul anbiya. Bahawa para ulama' itu waris Nabi. Ulama'-ulama' yang ilmunya sumber daripada ilmu Nabi SAW. Dengan kata lain, mereka ini orang yang menghadam hadis Nabi. Kalau dia kitab hadis pun dia tak kenal, dia tak boleh panggil ulama'. Kalaupun dia bertukar riwayat Bukhari, Muslim pun tak boleh panggil ulama'. Ini kan yang lebih besar pada tu. Dia tahulah ni hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini dalam Sunan Sita, ini dalam kitab ini, kitab itu, dia tahu. Dia tahu hadis ni sahih ke, tidak, dhaif ke, palsu, dia tahu nilai itu. Sebab hukum tidak boleh ditentukan dengan hadis yang dhaif. Untuk fadailul amal ya, tapi tidak hukum hakam. Kerana halal haram memerlukan hadis yang sahih. Maka di situ kita bila damping para ulama', lalu kita nak ambil dunia tanpa hisap, apa yang pertama kita kena tahu daripada mulut para ulama' ialah halal dan haram. Jadi bila kita nak buat satu kerja, saya nak buat kerja ni, saya dapat komisen macam ni, halal ke tak? Ulama' kita kata halal, silakan. Kalau ulama' kata syubhan, ini ada macam unsur-unsur syubhan, tinggalkan. Haram, jauhkan. Maka setiap kerja kita nak buat, maka kita tanya. Kita tanya hukumnya, biar jelas dulu. Jangan buat dulu baru tanya hukum. Nanti kita lemah untuk meninggalkan. Biar sebelum kita start, saya nak melabur. Melabur kat mana? Melabur saham ni, saham tu. Boleh tak? Ke ulama' kita beri fatwa, okey, mengikut fatwa ni, mengikut pandangan ni, pendapat ni, hukumnya harus. Okey, silakan. Yang kedua, bila mana kita nak ambil dunia tanpa hisap ini, ialah dia mesti tidak melalaikan kita di akhirat. Ada rezeki yang halal, tapi kalau lalai akhirat, dia jadi haram. Itu orang jual beli masa azan Jumaat, jadi haram. Sama juga orang yang kita katakan sampai jual beli dalam masjid. Sebagai kebanyakan ulama' kata makruh, tapi ada yang kata haram. Kerana tempat ini jadi kita lalai, sepatutnya kita ingat Allah. Maka Rasulullah menyatakan siapa yang tengok orang berjual beli dalam masjid, katakan padanya,
La arbahallahu tijaratak. Allah tak akan untungkan kamu berniaga. Doakan untuk dia. Jangan sampai diuntung berniaga dalam masjid. Dia bukan tempat untuk kita berniaga. Ini tempat untuk kita memperbanyakkan ingat Allah. Jadi, dunia yang kita ambil, jangan lalaikan kita daripada akhirat. Jangan lalaikan. Jangan jadi sebab kita ambil dunia, sembahyang jadi lambat. Jemaah jadi tak pergi. Tak banyaklah benda-benda ibadat-ibadat kita tadi terjejas dengan sebab sibuk dunia. Kita berkebung sampai lupa waktu solat. Kebung sangat. Dah tak tahu dah mana zuhur, mana asar, mana maghrib, mana isyak. Maka dunia macam ni, walaupun halal asasnya, tapi bila dia melalaikan kita daripada perintah Allah, maka dia jadi haram. Dia lalaikan kita daripada perkara yang menjadi, kita katakan, keutamaan dari hukum syarak. Yang ketiga, bila mana kita nak ambil dunia yang tak dihisap, ialah dunia yang tidak mengurangkan mutu akhirat kita. Kita boleh ambil dunia, tapi akhirat ni kita nak pastikan dia senantiasa bermutu. Jangan sembahyang kita duk ingat dunia, baca Quran ingat dunia, zikir ingat dunia. Mutu akhirat kita ni turun dek kesibukan itu. Sebab itu, sebelum kita buat ibadat, segala kesibukan dunia selesaikan. Kita kalau lapar sebelum sembahyang, makan dulu. Jangan nanti tengah solat duk fikir makanan. Kita kalau nak berak kencing, sebelum kita ibadat, berak kencing dulu. Jangan masa kita solat berkepit-kepit duk tahan kencing, tahan berak. Akhirnya dia menghilangkan mutu. Sebab tu Nabi SAW melarang kita sembahyang dalam keadaan menahan kencing dan berak. Nabi SAW melarang kita sembahyang dalam keadaan kita menginginkan makanan. La salata, kata Rasulullah, tak ada solat yang sempurna bihadrati ta'am, atau bihadrati ta'am, dengan ada makanan depan kita. Maksudnya kita ni nak makan, tapi sembahyang dululah. Boleh sembahyang dulu kalau kita tak ingat makanan. Kalau tengah sembahyang teringat sejuk dah kambing tadi, tengah solat, kita duduk teringat sampai kecoh air liu, maka benda ni merosakkan mutu dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak solat, yang urusan dia ni selesai semua. Jangan tinggal kunci kereta dalam kereta, nanti solat tak khusyuk. Yang bawa kasut mahal, selipar mahal, semayang, biarlah selipar tu tinggal dalam kereta. Tuan-tuan tinggal kat luar solat, Allah, nampak orang lalu, ambil selipar aku kan. Selipar baru beli, RM1,500 selipar tu. Kasut baru beli, kita pak luar, solat je tak khusyuk. Kamu duduk teringat kasut hilang kan. Bila kita solat, maka kita silentkan telefon atau tutup tu lebih baik. Nanti tengah solat bunyi, Allah, ni projek ke apa ni? Kacau solat kita. Ni emergency ke bini aku jatuh, ke anak jatuh, mungkin batal solat untuk jawab telefon. Mungkin. Jadi hilangkan kesibukan itu. Kalau zaman-zaman kita dulu, tuan-tuan, bila saya ingat dulu kita ada cerit air, kalau dimasak berbunyi kuat, dia jerit tu. Ini bila air masak, uap dia keluar, dibunyikan whistle dia. Bunyilah orang menjerit kat dapur, suruh tutup. Dah tahu nak solat, dijerangnya air, dimasaknya air, sambil solat sambil dengar jerit. Macam mana nak khusyuk? Selesaikan dulu yang tu. Artinya tutup dapur semua, tutup benda-benda yang boleh melalaikan, menyebabkan mutu solat kita menurun. Sebab tu tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia musafir, lalu dia berhenti di satu tempat untuk dia solat, iaitu bernama Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Barzah al-Aslami. Maka bila dia nak solat, dia tak jumpa tempat untuk dia tambak kuda dia. Maka dia pun solat dengan keadaan dia pegang tali kuda dia. Pegang. Seorang mencela dia. Dia apa semayang pegang tali kuda? Dia pun beritahu. Ini sahabat. Sahabat bila dibuat dengan kefakihan. Dia kata, aku tidak mahu nanti rosak nilai solat aku. Bila aku solat, tiba kuda tu hilang, jadi menyukakan aku balik nanti. Sebab itu solat aku terus pegang, jadi aman. Tak ada benda yang aku bimbangkan, dipegang bersama aku. Maksudnya tuan-tuan, bila kita solat, kadang-kadang kita ada barang berharga,
bersama kita. Kita kalau tak depan ni, kalau sujud hilang, kita pun tak khusyuk. Ada sahabat saya cerita, dia baru dapat gaji imam. Dia tok imam, gaji imam. Lambat sikit lah. Lambat sikit solat. Ada hari lambat. Tok imam pun ada hari lambat. Hari dia tak bertugas lah tu. Datang masjid. Dah baru dapat gaji imam. Dapatlah 2,000 lebih. Letak dah dompet. Dia kembung lah sikit dompet tu. Ada jemaah lain kata, nak solat ke? Solat je ikut sekali, kata dia. Dia pun letak dompet depan. Solat hari ni ikut. Masa sujud, dompet hilang, makmum pun hilang. Ujian besar bagi dia. Bayangkan macam mana nak khusyuk solat tu. Barangkali kalau makmum hilang, dia masih boleh khusyuk. Dompet hilang masalah. IC dia. Sebab itu kita jangan menghilangkan nilai ibadat kita dengan hal-hal ni. Maksudnya kalau kadang-kadang tuan-tuan kita bila solat, terpaksa bawa barang berharga. Terpaksa bawa barang berharga. Macam mana nak buat ni? Jangan sampai dia mengganggu mutu kita. Ambil tuan-tuan tak poket solat. Tak depan kan hilang. Tak poket. Sebab itu kita sunat musafir ramai orang. Supaya dia boleh pegang, ni boleh pegang, boleh gilir solat. Kita pun tenang. Tak ada benda kita bimbang. Musafir sebaiknya 4 orang, 6 orang. Lebih ramai pada tu lebih baik. Kalau geng-geng bikers ni misalnya. Kalau dia keluar 2-3 orang je keluar. Nak pergi bilik air. Tinggal dia punya jaket. Tinggal punya helmet. Habis hilang. Bukan harga murah. Bila dia ramai-ramai. Okay, ini jaga dulu. Kamu sembahyang dulu. Okay, giliran kamu pulak solat. Ada geng-geng bikers ni datang nak pergi Singapura. Salah seorangnya ustaz kawan saya. Dia bila masuk Singapura, dia tak nak pakai jaket panas, kata dia. Ustaz, boleh tak jaga jaket kita? Berpuluh jaket. Saya boleh. Saya bawa kereta Innova saya, penuh jaket kulit tu. Geng-geng bikers. Petang ke Johor daripada KL, dia pun nak ke Singapura. Saya tukar jaga jaket dia lah. Tak apalah ni kawan baik kita ni, jaga jaket. Penuh kereta. Tu Ustaz lepas ni, Ustaz pun akan naik motor besar. Saya jangan harap, saya tak minat sangat. Tengok boleh. Jadi, bila dia ada sahabat-sahabat yang boleh jaga harta, dia pun khusyuk. Tak ada apa dibimbangkan. Jadi bila kita buat ibadat, jangan ada benda dunia yang boleh hilangkan mutu ibadat. Melainkan kita kena urus dengan cara baik. Urus cara baik. Sebab itu ambillah dunia tanpa dia menghilangkan mutu akhirat kita. Jangan bila nak buat benda akhirat, teringat dunia ini, teringat dunia itu, selesaikan dulu. Ya, sebahagian dunia saya katakan tak boleh berpisah dengan kita. Kerana keperluan kita. Keperluan kita. Namun jangan jadi ia pengganggu ibadat kita. Anak-anak kecil kita sebagai contoh. Kita semayang buat anak-anak kecil. Diganggu kita, mutunya hilang. Habis ada orang jaga anak-anak kita dan kita solat. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila bini kita solat, anak dia berlewat dengan dia. Tak khusyuk bini. Peganglah anak tu, bini nak solat. Kita bila solat pandai pula suruh bini kita jaga anak. Time bini kita solat, kita biar je anak tu. Akhirnya isteri kita dia dapat akhirat dengan mutu yang rendah. Maka pastikan dunia tidak menghilangkan mutu akhirat. Bukan kita dapat dunia akhirat lagi bermutu. Itu kita solat dengan ada aircon, ada kipas, lebih bermutu. Itu dunia. Tapi menjadikan mutu tu naik. Dan kan tuan-tuan solat tanpa kipas, tak khusyuk. Dengan ada kipas, khusyuk. Dengan ada aircon, khusyuk. Dengan ada sejadah, kita khusyuk. Taklah tahan panas dari tu. Kadang kita tuan-tuan bila solat kat Mekah. Mekah ni musim panas. Kita sujud kat lantai dia, terbakar dah lantai ni. Kita punya da'i. Kita berdiri pun rasa sakit. Jadi bila kita ada sejadah, kita pun tenang, sujud sejuk. Kita lihat bagaimana dunia membantu mutu akhirat naik. Kita semayang sejuk. Tapi kita ada ni, ridak, kita ada sekian boleh. Tak. Kita pun solat dengan baik. Ini dunia yang angkat mutu. Dengan dunia yang merendahkan mutu, kita boleh nilai sendiri. Kemudian kata ulama, nak ambil dunia tapi hisap. Jadikan semua dunia itu akhirat. Sebab tu anak saya jadikan untuk akhirat. Isteri saya untuk akhirat. Harta benda saya untuk akhirat. Pekerjaan saya untuk akhirat. Bagaimana tuan-tuan kita nak jadikan semua dunia kita akhirat? Bermula dengan niat kita kerana Allah. Bermula dengan ilmu kita. Ilmu kita yang menjadikan sesuatu itu dari akhirat. Saya duduk berlari, jogging. Saya nak jadi lebih sihat supaya ibadat saya lebih baik. Berlari saya jadi akhirat. Saya makan biar saya dapat ibadat dengan baik, dengan khusyuk. Makan saya jadi ibadat.
Kata Imam Suyuti rahimahullah, yang membezakan adat yang kebiasaan dengan ibadat ialah niat. Niat saya tidur supaya saya cergas bangun subuh esok, maka ini ibadat. Saya tak nak jaga malam, nanti subuh jadi melantung kepala saya, maka saya pun tidur. Bahkan Nabi SAW bila baginda qiyamul lail malam hari, maka Rasulullah kepenatan, mengantuk. Lepas saja Nabi solat qabliyah subuh, Nabi akan bangun seketika. Sehingga bila datang beritahu Rasulullah, kami nak qomat. Dan bangun seketika, lambung kanan seketika. Taklah sampai lain, tapi menghilangkan kepenatan. Bagi. Kadang-kadang Rasulullah SAW bila penat, Nabi akan tidur dengan bertongkatkan tangan pada pipinya. Andai kata terjatuh tangan, dia akan tersedar. Itu bila Rasulullah tidur untuk bangun. Maksud tidur untuk bangun dengan maksud, ya ada urusan penting tapi penat sangat, nak 5 minit lah, 5 minit. Macam kita tidur waktu kita memandu. Maka tak naklah bagi lena sampai esok baru bangun. Akhir pergi KL 2 hari sebab tidur. Kita tidur seketika, kita buat satu benda yang boleh kita bangun cepat. Kalau hari ni jam alarm kita ataupun handset kita. Rasulullah SAW dia akan, bila Nabi nak bangun cepat, Nabi akan tidur bertongkatkan pipi. Sambil baring tongkat, bila jatuh, maka Nabi tersedar. Ya, dulu Tok Guru saya cerita, kita orang bila hafal matan sebab kita tak nak banyak tidur, sebab banyak benda nak kena hafal, jadi kita akan tidur berbantakan kelapa. Dan saya pun ambil pengalaman tu, tidur berbantakan kelapa. Kelapa kering, kelapa komeng, kita cantas dia, pangkas dia sehingga dia jadi bentuk petok atas, macam bantal. Kita pun tidur atas tu. Dia memang dia tak terlalu seronok, dia cepat bangun. Saya banyak kali buat tajribah untuk saya, ujian untuk tidur atas kelapa. Tidur atas berbantakan buah kelapa. Dan kebetulan ada satu tempat di mana tempat saya belajar, memang penuh buah kelapa, dia buat bantal situ. Jadi tidur kita bukan untuk lena. Tidur untuk kita bangun, buat tanggungjawab kita. Maka ini sifat dunia bagaimana menjadi akhirat. Saya kerja untuk jadikan kerja saya akhirat. Untuk apa? Untuk saya bertanggungjawab beri nafkah pada isteri dan anak-anak saya. Kerana nafkah itu ialah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Berarti bila saya kerja dengan niat tadi, saya buat ibadat. Bukan saya berjihad pada jalan Allah SWT. Dan yang kelima, bagaimana kita nak jadikan dunia ini akhirat kita, ataupun bagaimana kita nak mengambil dunia supaya kita tak dihisap dengan maksud diazab, ialah jadikan dunia itu sebagai tanggungjawab, bukannya sebagai kebanggaan. Tetapi pun kita dapat lebih dunia, kita rasa tanggungjawab kita lebih besar. Kalau saya kaya, saya mula rasa tanggungjawab saya lebih besar untuk tolong orang, bantu orang. Bukan untuk saya berbangga. Akhirnya duduk rumah atas bukit, tak nak gaul dengan orang. Kalau saya ada ilmu yang banyak, bukan untuk saya bangga dabik dada saya ilmu banyak, tapi saya nak gunakannya sebagai tanggungjawab saya mengajar orang, didik orang. Dan saya tahu banyak perkara, saya kena beritahu. Beritahu melalui ceramah, beritahu melalui TikTok, beritahu melalui IG, beritahu melalui Facebook, beritahu melalui pertemuan itu dan ini. Sebab saya melihat setiap kali Allah lebihkan dunia pada saya untuk saya melakukan tanggungjawab, bukan untuk bangga. Dan kalau kita sampai masa pegang jadi YB, dan pada hari dekat kita pun tanding jadi menang YB, menang MP, menang jadi orang ada pangkat jawatan, bukan tujuan berbangga, tapi tanggungjawab. Akhir si YB yang faham ni, dia tanggungjawab, dia benar-benar menyelesaikan hal rakyat dia, hal orang bawahan dia. Maka ini cara kita ambil dunia. Bila kita ambil dunia untuk berbangga, maka habis kita dihisap dan diazab. Tapi bila kita ambil dunia, bila kita dapat dunia, kita rasa tanggungjawab kita lebih besar, berarti kita telah menjadikan dunia ini tidak dihisap untuk diazab. Bayangkan seorang yang saya kata ada jawatan tinggi, dia dah pengarah, maka dia rasa tanggungjawab basmi rasuah, penindasan pada pekerja dia, semua perkara yang boleh dibaiki, itu tanggungjawab dia. Dia ketua. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz bila mana menjawab jawatan khalifah, yang menjadikan dia tak tidur malam kerana tanggungjawab. Kita dengar kata-kata Umar Al-Khattab waktu beliau memikul jawatan khalifah. Dia kata kalau ada seekor kambing yang mati di sungai, di tepi sungai Furat atau di tepi sungai Dijlah, Umar akan ditanya oleh Allah,
Tinggal rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab. Sebab itu Umar Al-Khattab duduk berjalan malam tengok rakyat dia. Bukan jadi khalifah supaya gambarnya terpampang di mana-mana. Tetapi rasa bertanggungjawab di mana-mana. Walaupun dia darakan orang bawahan dia buat kerja, tak, itu tidak melepaskan dia daripada rasa tanggungjawab. Ada orang tuan-tuan, dia dah bos, dia pun lepas sana lepas sini, dia pun tak peduli. Itu yang menjadi punca kerenah birokrasi. Kerenah birokrasi, kadang-kadang pemimpin tu baik. Memang baik. Tapi dek kali dia sap ke orang untuk jalankan tanggungjawab dia. Dan dia mula rasa bahawa orang lain dah jalankan, tanpa dia melihat dorongan untuk dia menjalankan, maka berlakulah kerenah birokrasi. Umar Al-Khattab tak nak benda tu. Umar Al-Khattab dia dah beri tugas ni kabinet ni, tapi rasa tanggungjawab tak pernah hilang. Sebab dia duduk jenguk rakyat dia. Cari jumpa yang ni sedang berkemah di luar kota Madinah. Sedang memujuk anaknya supaya diam. Saya memasak batu dalam peruyuk. Supaya disangka oleh anaknya dia masak sesuatu, walau dia tak masak apa-apa. Bayangkan Umar Al-Khattab, Allah jumpakan dengan masalah itu untuk mengangkat martabat Umar Al-Khattab. Sehingga Umar Al-Khattab pulang ke Baitul Mal, memikul sendiri gandum. Lalu kata pembantunya Aslam, "Ya Amirul Mukminin, biar aku pikulkan untuk kamu." Lalu kata Umar Al-Khattab, "Apakah kamu wahai Aslam ingin memikul dosa ku akhirat kelak?" Inilah tanggungjawab aku. Aku dipikul gandum, dia pergi dekat khemah yang mana si ibu sedang menidurkan bayinya dengan masakan palsu. Memujuk dengan masakan palsu. Maka Umar sendiri menggulirkan gandum, lalu memasaknya dan memberi makan pada kanak-kanak dan memastikan kanak itu makan dan kenyang, kemudian tidur kekenyangan. Maka hatinya tenang. Sehingga wanita ini kata, "Moga Allah merahmatimu, kamu lebih layak jadi khalifah berbanding Umar Al-Khattab." Si perempuan ni tak kenal Umar Al-Khattab. Dia kata, "Kamu ni patut jadi Umar Al-Khattab. Kamu patut jadi Amirul Mukminin, bukannya Umar Al-Khattab." Dia lupa yang disebut depan itu ialah Umar Al-Khattab. Kita lihat bagaimana tanggungjawab. Ni Umar Al-Khattab duduk jenguk lagi kat luar. Jumpa seorang suami yang resah, takut. Lalu Umar tanya, "Kenapa? Isteriku nak bersalin. Dan tidak ada yang boleh membidaninya. Aku tak tahu sebab aku orang luar." Datang dari luar. Ya, kalau dia duduk tempat dia kenal hospital mana, klinik mana, bidang mana. Ni orang luar tak tahu. Lalu Umar kata, "Tunggu sini." Dia balik rumah. Dia berkata pada isterinya Ummi Kalsum. Ummi Kalsum, isterinya, salah seorang daripada nama isteri Ummi Kalsum. Itu anak pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ummi Kalsum, nak pahala tak? Ikut aku. Nak pahala tak? Cakap bini, nak pahala tak? Kau tanya, nak beg baru tak? Beg baru. Nak kasut baru tak? Nak pahala tak? Saya kata, nak lah, ikut. Maka ikut, rupanya untuk membidani seorang wanita yang sedang nak beranak. Dia si lelaki ni tak tahu siapa pakcik ni yang tolong dia. Lalu Umi Kalsum membidaninya, maka keluar anak. Lalu Umi Kalsum dia punya teruja, "Ya Amirul Mukminin, dah lahir dah anak." Tersebut nama Amirul Mukminin. Kalau kita ini, "Wahai Tuhan Perdana Menteri, dah lahir dah anak." Terkejut lelaki ni, depan dia ialah bukan sebarang orang, dia Amirul Mukminin. Tentu ini adalah rasa tanggungjawab. Sebab tu kalau saya dapat dunia, tuan-tuan dapat dunia, biar kita rasa tanggungjawab. Bukan duk sibuk nak berbangga, nak show off sana, show off sini. Tak, kita ada tanggungjawab. Setiap kali Allah beri kita lebihan dunia, ia bermakna lebihan tanggungjawab. Setiap kali Allah beri kita lebih pada orang lain, bererti lebih tanggungjawab, bukan lebih untuk berbangga. Kalau Allah berikan saya lebih pengalaman, ia untuk satu tanggungjawab. Saya kongsi pada yang tak ada pengalaman. Tetapi kalau dunia kita ambil macam tu, dengan 5 syarat yang disebut oleh para alim ulama, Masya Allah, dunia ini tidak dihisap. Dihisap untuk dianggap. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dunia ni pertama kamu tinggalkan dulu, ambil kemudian. Apa maksudnya? Belajar dulu, kenal hakikat dunia, tahu hukum hakamnya. Okey, silakan ambil. Macam kita sebut daripada permulaan, tuan-tuan, kita nak ambil dunia, tanya ulama kita. Kalau hari ni tak sempat nak tanya, Google sikit. Apa hukum sekian? Apa hukum ni? Apa hukum ni? Kita pun tengok, oh ini fatwa ulama. Jangan ambil dulu. Tinggalkan dulu. Perjelaskan hukumnya.
tahu sifatnya, tahu bahayanya, kemudian baru ambil. Supaya kita tahu kadar mana kita nak ambil. Sebab dunia ni tak boleh ambil semua. Dan dia juga tak boleh tinggal semua. Maka dia ambil pada kadar yang kita perlu untuk agama kita. Jangan sampai kita ambil dunia sehingga merosakkan. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW, "Ma min ghaniyin wala faqirin illa wadda yawmal qiyamah annahu utiya minad dunya qutan." Nanti akhirat kelak, baik orang kaya, baik orang miskin, bercita-cita kalau dahulu di dunia dia cuma dapat benda yang mencukupkan hidupnya, bukan lebih pada itu. Kenapa tengok panjang kisah, banyak ceritanya. Jadi bila saya katakan saya nak ambil dunia, saya tidak mengambilnya melainkan dengan ilmu. Suatu yang saya tahu salah, walau ditawarkan dengan apa pun, banyaknya saya tinggalkan. Itu cara kita nak ambil dunia. Jangan pakai ambil dulu kemudian tanya hukum. Lepas tu bila disebut haram kita pun teragak-agak nak tinggal sebab ada banyak ni. Takkanlah haram, takkan tak boleh halal sikit. Bolehlah halal sikit-sikit. Dia dah ambil insurans haram, lepas tu dapat pulangan banyak. Bila ustaz kata, tok guru kata haram, insurans haram, maka semua dia punya manfaatnya haram. Oh, dia mula teragak, tak boleh ni sebab kita dah ambil rugi. Dulu tuan-tuan saya ingat ketika mana CJ Premium BSN, hukumnya haram. Dulu lah, kita tak kita fatwa sekarang dia dah patuh syariah. Maka ada seorang hamba Allah, ni sahabat saya cerita lah, dia mengajar di satu masjid. Dia pun tegur hamba Allah, kata, "Ji, jangan main CJ Premium, ia haram." Ustaz, kita main-main je Ustaz, bukan sungguh-sungguh. Jangan, itu pelaburan yang tak baik, tak patuh syariah. Tapi dia masih berjemaah. Ustaz ni tahu dia main CJ Premium, tegur sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru. Maka dia, yelah, dia tak menang lagi, dia okey je. Tak adalah kita main banyak pun. Bukanlah kita bersungguh pun. Ya alasan. Bukan cerita main banyak, main sikit, sungguh tak bersungguh, benda tu tak boleh. Dengan izin Allah dia menang perdana visit dulu. Sekarang perdana visit tak laku dulu. Perdana visit terus hilang daripada masjid. Sebab apa? Dia takut jumpa ustaz tu lagi. Dah menang, takkan nak tinggal ni perdana visit dulu. Atau kau sebut perdana visit, dia orang kaya besar lah. Sebab itu kenderaan Perdana Menteri, kenderaan resmi menteri-menteri dulu, sama mula-mula dikenakan protong perdana visit. Lihat bagaimana ujian dia nak tinggal dunia. Sebab dia dah rasa seronok dia, tiba dapat. Sebab itu dunia ni tuan-tuan, tinggalkan dulu, belajar dulu, kemudian ambil dia dengan baik. Ni orang main forex misalnya, dah kaya, tiba kata haram, Allah nak tinggal macam mana? Untung banyak ni. Akhirnya dia mengabaikan fatwa, duk carilah fatwa kata halal. Kelebek sana, kelebek sini, ada tak fatwa kata boleh ni? Hitungan terbalik dia agama dia. Sebab tu Ibrahim bin Adham ketika mana menyebut tentang bagaimana rugi golongan ini. Tapi beliau tak kata orang lain lah, beliau kata dia. Sebab para ulama antara seni dakwah, mereka sentiasa menyebut kesalahan tu pada diri mereka sebagai kiasan. Kalau orang tanya dia, "Wahai Ibrahim bin Adham, kaifa anta?" Macam mana urusanmu dengan dunia? Kaifa anta? Macam mana kamu cari dunia? Dia kata apa? "Narfa'u dunyana bitamziki dinina fala dinuna yabqa wala ma narfa'u." Kita ni cuba angkat dunia dengan rosakkan agama kita. Kita ni, dia kata kita. Dia kata awak ni, tak ada kata kita. Ini muhasabah. Kita duk angkat dunia dengan rosakkan agama, maka agama kita tak kekal, dunia kita pun tak terangkat. Mana tak ke mana juga kita. Tuan-tuan duk cari dunia sampai rosakkan agama, sampai tak semayang, sampai tak itu, tak ini. Dia pun tak dapat banyak juga dunia. Tahu-tahu garuk. Tahu-tahu masuk uap. Uap cari dunia. Kesudahannya masuk uap. Ingatkan masuk istana ke mana-mana, tak masuk uap. Darah tinggi. Masuk uap penyakit itu. Lihat, dunia pun tak ke mana, agama dia rosak. Kita dah sebut tentang kita cari dunia, sungguh. Last kali orang bersungguh cari dunia, di Asia Muflis bankrupt. Punya bersungguh cari dunia, dunia pun tak naik, akhirat pun dah rosak. Sebab tu tuan-tuan, gini kaedahnya mudah. Syekh Abdul Qadir sebut mudah. Bila kita betul jaga agama kita, dunia kita tak akan rosak.
Tapi kalau kita jaga dunia kita, agama kita confirm rosak. Dan dunia kita belum tentu terjaga. Belum. Jaga agama elok-elok. Ambil yang halalnya. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang syubhat. Tinggalkan yang melalaikan. Tinggal yang boleh membanggakan kita. Kalau benda ni boleh bangga dengan maksud hina orang. Tuan-tuan bangga sebab kita suka lain. Saya beli kereta baru, saya pun seronok. Hidung kembang tak habis lagi ni. Itu fitrah. Yang salahnya kita pun parking depan kereta kawan kita buruk. Kereta kau ni dah boleh buat tukung. Dah kita kata ke orang pula. Kita tuan-tuan bila dapat dunia, kita seronok itu biasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami pakai baju baru, kasut baru. Kami gembira, seronok. Itu riak ke? Nabi kata, bukan. Kita seronok sendiri, itu biasa. Tuan-tuan beli kereta baru, kita seronok. Ajak kawan ni tumpang, ajak kawan ni tengok, ambil gambar. Itu fitrah bila kita dapat benda baru. Bila dapat benda yang kita idamkan. Tapi mulut kita tak hina orang. Kita rendah diri pula, nak pinjam kita saya ambil lah. Kita. Tak ada masalah. Kita beli rumah besar, kita pun seronok ajak kawan-kawan datang rumah kita yang makan. Kita tak hina rumah kawan kita. Kalau rumah kau tu dah boleh tukar dia sangka buruk. Tak ada. Ya, kita bukan kita gini. Kalau awak ada tetamu datang, rumah awak tak muat, saya boleh tumpangkan rumah saya. Saya buat bilik tetamu. Anda tahu saudara-saudara awak datang, rumah awak tak muat sebab rumah awak ada 3 bilik je. Rumah saya ada 33 bilik. Jadi mana-mana awak boleh duduk. Tadi saya pergi rumah seorang sahabat. Dia, Ustaz ni saya buat bilik tetamu. Kalau Ustaz ada tetamu, ada saudara, saya alu-alukan, datang duduk rumah saya. Kita terfikir, boleh ke dua orang asing duduk? Macam mana dia perasaan dia? Tapi dia okey. Buat dia dah siapkan ni satu bilik tetamu. Kalau ada kawan-kawan, ada sahabat kita, ada masa penginapan, Ustaz beritahu saya suruh menginap rumah saya. Saya dah siap bilik tetamu. Jadi orang macam ni, Masya Allah, dia tak ada sombong. Dia nak berkongsi. Dia berkongsi nikmat. Baik dapat kereta, baik dapat rumah, baik dapat apa. Jadi kalau seorang berbangga dapat dunia dengan maksud gembira tanpa menghina orang lain, itu tidak salah, itu fitrah. Itu fitrah. Siapa pun bila dapat benda baru dia gembira. Ni orang perempuan beli handbag baru, memang seronok je lah, senyum. Dia senyum dari kedai sampai balik rumah, tidur pun senyum, macam husnul khatimah. Tak salah apa. Jangan pula dia tengok beg member ni buruk, dia berkutuk, apa kau beg buruk, apa kau beg ni macam ni. Itu yang salah. Dan tak salah apa pun kita gembira dengan dunia. Kita seronok makan makanan yang baik-baik. Oh, seronok. Tak salah apa. Kita pun nak ambil gambar tak Facebook. Tak salah. Jangan hina orang lain sudah. Tak salah tak saya ni makan makanan yang agak mahal sikit lah. Atau kedai tu agak tu. Saya pun ambil gambar. Saja saya pun simpan. Dan simpan dalam memori saya Facebook. Hari ni saya makan benda ni. Kadang-kadang saya saja nak suruh kawan-kawan saya datang kedai ni, promosi. Ya, sekadar itu. Saya tak hina orang lain. Tak ada kita buat caption, kita tak makan ikan kering, kita makan daging wagyu. Kalau caption macam tu, macam cari bala tu. Ya, kita seronok makan benda yang baik-baik. Kita gembira, ambil gambar, Alhamdulillah. Kerana di antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah, kita menyebutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah, maka sebut. Maka tak salah seorang ambil gambar apa yang dia makan tu tayang dalam Facebook, tak salah. Lagi mana dia tak menghina orang lain. Ya, kita kan kadang-kadang tak tahu konten apa dalam Facebook. Tak erti, Ustaz. Ambil gambar makanan sudah. Kejap cai kuih tiaw, kejap kuih tiaw, kejap mi goreng, kejap ni, kejap kedai ni. Asbab kita semua kenal kedai makan kita pergi tu. Itu tak salah apa. Menghina salah. Kita tunjuk kekayaan tidak salah. Tapi bila kita mula menghina, di situ kerosakan kita. Walaupun kalau kita mampu menyembunyikan dengan kadar tertentu, biar orang tertentu dia tahu, itu jauh lebih baik. Tapi bimbang hati kita ni pun boleh rosak juga. Jadi begini disebut oleh Ibrahim bin Adham, kita duk sibuk angkat dunia kita, tidak dunia terangkat, agama kita pula yang rosak. Jadi kita dah sebut, kalau kita benar-benar jaga agama kita, insya-Allah dunia datang secara paksa pada kita. Maksudnya dia kena ikut kemahuan kita, bukan kita ikut kemahuan dia. Itu hebatnya dunia yang kita jajah dengan kaki kita. Bukan dunia yang menjajah kita dan cocok hidung kita. Kita akan jajah dunia tadi. Dunia tak akan menjajah kita. Kita nak jajah dunia. Dia akan menuruti kehendak kita. Dia mesti berada di luar waktu kita nak solat. Bukan sekadar di luar surau, di luar hati kita, di luar akal kita. Kau duduk luar, tak ada apa yang kita bimbangkan, Allah dah beri pada kita. Maka kita solat dengan tenang, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian Syekh menyebut, jadilah kamu
binatang buas ketika menerkam perintah Allah, dan jadikan kamu seperti orang sakit pada larangan Allah dan Rasulnya, dan orang yang mati dalam menerima takdirnya. Dan ini satu simbolik. Tuan-tuan, bila kita tengok binatang buas terkam mangsa, bersungguh-sungguh, berlari, pecut, fokus. Demikian bila kita buat perintah Allah, bersungguh-sungguh, cepat. Tapi bila mana larangan Allah pula, jadilah orang macam orang sakit. Kita tak mampu nak buat sebab kita sakit. Dan kadang-kadang hikmah Allah beri kita sakit, maka kita tak boleh buat maksiat. Tapi kalau boleh, biar perasaan sakit itu sentiasa ada pada benda-benda yang Allah larang. Takut kita. Tuan-tuan, orang ni, kalau dia ni kencing manis, dia tengok kuih manis, takut nak makan. Kita bagi dia mata kucing. Kata, ni makan mata kucing. Dia tak. Ni ustaz, kalau saya makan 2 hari tak tidur, Ustaz, bergedik kaki. Dan ni tertarik. Oh, tak boleh, Ustaz. Ni tertarik ni, mau saya buat seminggu ni. Kerana sakit dia tak makan benda tu, walau sedap. Demikian bila mana kita melihat maksiat, kita takut sakit. Jangan. Ni buat ni masuk neraka, tak nak saya. Ni buat ni tiba-tiba saya mati, saya tak nak. Jadilah seperti orang sakit berfikir, waktu melihat perkara yang boleh menambah kesakitan dia. Kemudian bila mana kita menerima takdir Allah, jadilah seperti mayat. Maksudnya, no bantahan. Tuan-tuan tengok mayat bila dimandikan oleh pemandinya, ke kanan, ke kiri, apakah dibantah? Tak bantah, diam dia. Begitu kita dah menerima takdir Allah, redha. Allah takdir kita usia macam ni sakit, redha. Kita dah lama sihat. Allah takdir dengan kehidupan macam ni, tiba harta kita diuji. Kita dah lama harta banyak, Allah uji sikit, tak apalah. Kita tua-tua ni pun tak perlu sangat banyak harta. Kereta kena tarik misalnya, sabar. Kita dah lah banyak kali dah guna kereta. Mungkin sampai masa kita rehat daripada kesibukan dunia. Tak payah lagi pergi bengkel, tak payah lagi beratur kat bank bayar. Alhamdulillah. Gunalah apa kenderaan yang ada. Tuan-tuan, kita redha. Cara kita nak redha ialah kita lihat kembali nikmat yang pernah kita rasakan. Maka akan cepat datang redha. Yang kedua, kita melihat orang yang lebih teruk pada kita. Maka akan cepat datang redha. Dan yang ketiga, kita doa pada Allah. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikan aku redha dengan segala qada'mu. Allahumma raddini biqada'ika. Jadikan aku redha dengan segala qada' ketentuan. Ini cara paling pantas untuk kita redha dengan takdir Allah. Ingat balik nikmat yang pernah kita kecapi, dan lihat orang yang lebih teruk pada kita diuji, dan doa pada Allah. Itu insya-Allah segala ujian kita dapat lalui dengan baik. Kita serah pada Allah, kita yakin Allah nak beri apa yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Apa yang lebih baik daripada apa yang kita cita-citakan. Apa yang lebih baik daripada apa yang kita lalui. Kerana kita nak kembali pada Allah. Kepadanya kita akan mendapat ganjaran dan mendapat kemuliaan. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.